Seterusnya, dalil daripada hadis, ya. Dalil daripada hadis tadi, dalil daripada Al-Quran, sekarang daripada hadis, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis salatu falyu'azzan." Idza hadaratis salatu falyu'azzan. Riwayat Muslim. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila masuk waktu salat maka azanlah. Ini dalilnya, ya. Tadi Al-Quran dan dihuraikan lagi, ya, secara terperinci melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi, sesungguhnya apabila masuk waktu salat maka azanlah. Faham murid-murid, ya? Seterusnya, sekarang kita belajar pula tentang syarat sah azan, ya. Syarat sah azan. Murid-murid nampak, ya. Pertama sekali, masuk waktu solat. Maka ketika orang azan sedangkan masuk waktu salat belum lagi, artinya belum masuk waktu lagi, maka tidak menepati syarat, ya. Janganlah azan sebelum waktunya, ya. Yang seterusnya dilakukan oleh seorang sahaja. Janganlah azan itu dilakukan oleh ramai orang, ya. Dilakukan oleh seorang sahaja, muazzin tu. Bilal yang melakukan azan itu, ya, murid-murid. Jangan sekali azan 2 orang, tak boleh. Seorang sahaja. Kemudian mestilah seorang muslim yang berakal. Muslim ni orang Islam lah yang berakal, ya. Kalau tak berakal tak boleh. Kalau dia orang yang gila tak boleh. Ya, jadi mesti yang berakal, ya. Berakal. Artinya orang yang berakal ni orang sihat lah. Ya, kalau datanglah orang gila, tak boleh, tak cukup syarat. Kemudian seterusnya mumayyiz. Mumayyiz, murid-murid tahukah apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu adalah yang dapat membezakan yang mana buruk dan yang mana yang baik. Maka sah azannya, ya. Kanak-kanak yang mumayyiz boleh azan. Dia sudah dapat membezakan yang mana yang buruk dan mana yang baik. Kemudian tertib di antara lafaz azan dan iqamah. Ada tertibnya, ya. Tak boleh iqamah dulu baru azan. Setengah orang qamat. Qamat iqamah, iqamah dan qamat tu samalah. Tak boleh qamat dulu baru azan. Mesti azan dulu barulah iqamah. Seterusnya, dinyaringkan suara sekurang-kurangnya didengari oleh seorang makmum. Dinyaringkan suara sekurang-kurangnya didengari oleh seorang makmum. Sekarang murid-murid semua di zaman moden ini, zaman kita ini, tentang nyaring suara ini sudah tidak jadi masalah kerana kita ada pembesar suara ataupun mikrofon di masjid-masjid, ya. Ini andai kata kita bukan azan di masjid, contohlah kita azan di satu tempat, bukan di masjid, ya, di tempat lain lah selain daripada masjid, tidak ada pula pembesar suara, tidak ada mikrofon, maka syaratnya sekurang-kurang didengar oleh seorang makmum. Ada makmum yang duduk di situ dengar. Jangan pula azan seolah-olah seperti berbisik-bisik. Tidak sah. Perlahan saja suara, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tak boleh. Jangan malu-malu. Kalau azan, nyaringkan suara, ya. Kemudian, berturutan antara semua lafaz tanpa terpisah dengan tempoh masa yang lama antara satu lafaz dengan lafaz yang lain. Ini pun penting. Contohlah, Ustaz bagi contoh, contoh macam ini. Tak boleh terpisah dengan tempoh yang lama, masa yang lama. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian lama tak azan. Lama. Setengah jam.
Allah, tak boleh. Setengah jam baru sambungan kedua, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Lamanya untuk sambungan kedua. Tak boleh terlalu lama, ya. Cukuplah. Contoh macam yang kita dengar selalu dalam radio, dalam televisyen, di masjid-masjid, macam itu. Tak boleh terlalu lama, terpisah terlalu lama. Ya. Tak boleh, itu syaratnya. Jadi murid-murid semua sudah paham, ya, tentang syarat sah azan. Di sini dalam kitab ni taklah disusun mana nombor 1, nombor 2, nombor 3, tidak. Dia cuma bagi tahu sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 syarat sah azan. Jika 7 ni ada, dilakukan dan diikutilah, ya, maka syarat untuk azan tu sah, ya. Kalau tidak, maka tidak sah.